Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua orang di luar sana. Semoga hari ini membawa keberkatan dan kegembiraan kepada kita semua. Selamat datang ke podcast kami yang bertajuk Kemahiran Bimbingan Bidang Kerjaya. Saya Nurul Azarina Tijainis selaku moderator pada hari ini, dan panel pertama kita yang manis ini bernama Irene Wong, dan panel kedua yang comel ini bernama Chia Choi Lee. Baiklah, dalam podcast ini kami akan mengupas tentang kerjaya-kerjaya dan apa itu isu-isu ataupun apa itu kerjaya, isu-isu yang akan kami kupas tentang kerjaya, tentang cara mendapati maklumat kerjaya ini, dan banyak lagi. Saya harap penonton di luar sana tertarik dan berminat untuk mendengar podcast kami pada hari ini, karena podcast ini memberi peluang kepada orang ramai di luar sana untuk lebih tahu tentang kerjaya dan lebih bersedia. Kami akan memberikan sedikit tips dan beberapa lagi maklumat tentang kerjaya. Baiklah, apa kabar hari ini panel pertama? Kabar baik. Baik, sudah makan? Sudah. Okay, nice. Makan apa tadi? Nasi goreng. Sedapnya. Bagaimana pula dengan panel kedua? Sehat? Saya sehat dan saya bersedia untuk hari ini. Oke, saya pun rasa teruja untuk memulakan podcast kami pada hari ini. Dan topik pertama yang akan kami kupaskan ialah cara mendapatkan maklumat kerjaya. Baik, kita mulakan dengan topik pertama. Ramai orang di luar sana ingin mengetahui tentang bagaimana mereka akan mendapatkan maklumat setelah habis belajar dan sebagainya. Apa pendapat panel pertama? Terima kasih moderator. Pada pendapat saya bagi saya tentang cara-cara untuk mendapatkan maklumat kerjaya, terutamanya bagi pelajar dan graduan yang sedang bersiap sedia untuk melangkah ke alam pekerjaan. Terdapat pelbagai sumber yang boleh diterokai dan juga semuanya memerlukan usaha yang berterusan serta sikap kreatif. Yang pertama, perlulah menghadiri pameran kerjaya. Pameran kerjaya atau career fair biasanya dianjurkan oleh universiti, agensi kerajaan atau syarikat swasta. Ia merupakan platform yang sangat baik untuk pelajar dan graduan bertemu secara langsung dengan wakil syarikat. Di sini Anda boleh mendapatkan maklumat tentang seperti kekosongan jawatan, keperluan kelayakan, serta budaya kerja di sesebuah organisasi. Dan ini juga merupakan masa yang sesuai untuk menghantar resume dan membina rangkaian profesional kita. Dan yang bukan itu sahaja, lagi yang kita juga boleh mendapatkan khidmat nasihat daripada kaunselor kerjaya. Yang kebanyakan institusi pengajian tinggi sekarang ada menyediakan pelbagai perkhidmatan kaunseling kerjaya dengan secara free yang percuma. Kaunselor kerjaya boleh membantu pelajar atau orang awam mengenal pasti minat dan potensi mereka, dan juga memberi panduan dalam penulisan resume, macam mana nak tulis, cara tulis resume, penyediaan temu tugas, contohnya apa soalan yang akan ditanya semasa temu tugas, dan juga serta membantu merancang hala tuju kerjaya berdasarkan bidang pengajian masing-masing. Dan yang ketiga ialah melayari laman web pekerjaan. Laman web seperti Jobstreet, LinkedIn, Indeed dan Mau Kerja adalah antara sesuatu platform yang utama dalam pencarian kerja pada zaman ini, pada zaman sekarang. Selain mengiklankan jawatan kosong, laman ini dia juga telah menyediakan maklumat yang banyak berguna untuk orang yang ingin mencari kerja. Seperti maklumat tentang gaji, skop kerja, dan juga keperluan kemahiran. Apa yang perlu orang itu ada didapatkan. Malah juga boleh membina profil profesional dan dihubungi oleh majikan secara terus melalui platform ini. Ya.
Baik, saya amat tertarik dengan ketiga-tiga cara yang diutarakan oleh panel pertama kita, antaranya pengalaman kerja ya, berjumpa dengan konselor dan melayari laman web. Melayari laman web sangat mudah pada zaman sekarang karena kita berada di zaman di mana teknologi itu hanya di ujung jari. Bagaimana pula dengan pendapat panel kedua? Terima kasih moderator. Dan hari ini saya akan menerangkan apakah cara untuk mendapatkan maklumat kerjaya. Yang pertama yaitu menyertai seminar, webinar, dan bengkel kerjaya. Acara seperti seminar dan bengkel kerjaya sering menampilkan penceramah jemputan daripada berbagai industri. Mereka berkongsi pengalaman sebenar, cabaran yang dihadapi oleh mereka, dan tren terkini dalam pasaran kerjaya. Ini adalah peluang baik untuk mereka yang dapat belajar, meningkatkan keyakinan diri mereka, dan memperoleh kemahiran insania atau soft skills yang sangat dihargai oleh majikan. Yang kedua, yaitu graduate boleh berbincang dengan pensyarah, alumni, atau profesional. Jangan malu untuk berbincang dengan pensyarah atau alumni Anda yang mempunyai pengalaman yang banyak. Mereka biasanya mempunyai pengalaman yang luas dan hubungan yang kukuh dengan pihak industri. Nasihat dan pandangan mereka boleh membantu graduan atau pelajar yang pertama belajar memahami bidang yang sesuai untuk mereka, peluang latihan industri, atau membuka jalan kepada job referral dan bimbingan kerjaya. Yang terakhir, yaitu menggunakan media sosial secara bijak, yaitu media sosial kini bukan sekadar tempat hiburan, malah sosial media juga menjadi sumber maklumat kerjaya. Platform seperti LinkedIn, YouTube, dan TikTok mempunyai berbagai kandungan bermanfaat daripada profesional dan pakar sumber manusia. Graduate boleh belajar cara menulis resume yang berkesan, temu tugas, dan pengalaman kerja secara realiti. Namun, sentiasa pastikan maklumat yang diterima datang daripada sumber yang sah dan dipercayai. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Sama-sama. Ini kali kedua ya panel 2 Chia Choi Ling. Dia menyebut tentang maklumat kerja yang kita boleh dapati di media sosial sama seperti panel pertama kita, Airin, di mana dia menyebut tentang laman sesawang website kita boleh mencari sama dengan media sosial. Sebab teknologi sangat mudah. Maklumat kerja ya kita cari hanya beberapa saat dan kita akan dapat ketik cari pun boleh. Sebenarnya saya ingin tunjuk kepada para hadirin, saya dapat gula-gula daripada panel kita. Terima kasih, sangat comel. Baiklah, kita beralih kepada topik kedua di mana kerjaya ini bukan sekadar hal positif, terdapat juga hal negatif seperti isu-isu. Mungkin panel pertama boleh jelaskan apa isu yang akan dihadapi oleh orang luar, orang ramai di luar sana tentang kerjaya. Terima kasih moderator. Dan pada pandangan saya, isu yang terutamanya ialah sikap yang terlalu memilih pekerjaan. Ada juga graduan yang terlalu memilih pekerjaan disebabkan mereka hanya melakukan jawatan yang tertentu, gaji yang sangat-sangat tinggi sampai macam baru keluar kerja mau 3,000 sebulan, ya lokasi yang dekat, tidak mau pergi tempat yang sangat jauh dari rumah, ya atau syarikat yang terkenal. Sedangkan menolak peluang awal boleh menyebabkan mereka terlepas untuk membina pengalaman yang berharga. Dan yang kedua ialah kekurangan rangkaian atau hubungan profesional, yang maksudnya networking. Graduan yang tidak aktif membina rangkaian dengan alumni, pensyarah mereka, atau individu dalam industri akan menyebabkan mereka menjadi lebih sukar mendapat maklumat tentang peluang pekerjaan yang terkini. Dan networking dia adalah salah satu cara yang penting untuk mendapatkan kerja, terutamanya dalam industri yang sangat kompetitif. Dan bukan itu sahaja, ketidaktentuan ekonomi dan pasaran kerja juga akan
menyebabkan banyak syarikat menghadkan pengambilan pekerja. Keadaan ekonomi yang tidak stabil sekarang, ya, terutamanya selepas COVID-19, ya, walaupun walaupun mereka mempunyai graduan yang berkualiti, tetapi peluang pekerjaan tetap berhak. Macam 10 orang ingin dapat kerja, tetapi hanya memberi tawaran kepada 1 orang sahaja, ya, yang terlalu terhad dalam keadaan ini. Ya, itu sahaja daripada saya. Saya faham. Isu yang terakhir tu, ketidaktentuan ekonomi, saya sangat tertarik sebab di mana kemelesetan ekonomi berlaku semasa COVID-19. Betul apa yang panel kedua kita cakap. Kemelesetan ekonomi ini menyebabkan majikan menghadkan bilangan pekerja. Ini saya masih ingat sewaktu saya berada di fase pandemik ini. Saya sendiri melihat bagaimana orang ramai banyak yang menganggur karena COVID-19 dan semuanya. Baik, apa pula pendapat panel kedua? Terima kasih moderator. Dan pada pendapat saya, isu atau cabaran yang dihadapi oleh graduan atau pelajar yang tamat belajar yaitu persaingan yang tinggi dalam pasaran kerja. Setiap tahun, beribu-ribu graduan menamatkan pengajian mereka dan mula mencari pekerjaan. Namun, peluang pekerjaan yang ada tidak dapat menampung jumlah pencari kerja yang ramai. Akibatnya, persaingan menjadi sangat sengit. Majikan pula cenderung memilih calon yang mempunyai pengalaman yang banyak dan kemahiran tambahan, menjadikan persaingan lebih mencabar. Dan kedua, yaitu kekurangan pengalaman kerja. Ramai graduan mengalami isu ini. Mereka tidak mempunyai pengalaman kerja yang mencukupi, sama ada melalui latihan industri, kerja sambilan, atau projek-projek luar. Tanpa pengalaman, graduan sukar untuk menonjol dalam kalangan pemohon lain yang lebih berpengalaman. Dan yang akhir, yaitu kemahiran insaniah, maksudnya soft skills yang lemah. Walaupun graduan cemerlang dari segi akademik, sesetengah graduan kurang mahir dalam kemahiran insaniah seperti komunikasi, kerja berpasukan, penyelesaian masalah dan kepimpinan. Majikan masa kini sedang mencari calon yang bukan sahaja bijak tetapi juga mampu bekerja sama dalam pasukan dan menyumbang kepada organisasi. Itu sahaja pandangan daripada saya. Terima kasih. Sama. Saya setuju. Ada beberapa isu yang diutarakan oleh kedua-dua panel. Dan panel kedua kita ni, Saudari Chia, dia mengutarakan tentang isu di mana segelintir pelajar ataupun bekas pelajar yang ingin melangkah masuk ke bidang pekerjaan tidak mempunyai soft skills. Di mana mereka mendapat keputusan yang sangat-sangat cemerlang sehingga nama mereka akan naik di sekolah mereka, naik pentas dan sebagainya, tetapi mereka tidak mempunyai kemahiran soft skills, kemahiran insaniah. Seperti yang disebutkan panel Chia, sosial, betul? Komunikasi dan sebagainya, kerja berkumpulan. Karena kemahiran seperti ini amat diperlukan dalam bidang kerja, ya. Di mana bersosial itu sangat penting. Apabila menjadi guru, guru akan berinteraksi dengan ibu bapa, dokter akan berinteraksi dengan pesakit, bomba akan bertanya apa masalah, macam itu. Oke, baiklah kita beralih kepada topik ketiga, di mana saya ingin mengetahui tentang pendedahan tentang kerjaya. Boleh jelaskan kenapa pendedahan awal itu penting? Terima kasih. Pada pendapat saya tentang pendedahan awal tentang kerjaya amat penting kerana ia telah memberi peluang kepada pelajar untuk mengenal pasti hala tuju mereka dengan seawal mungkin. Mungkin dari tingkatan satu mereka boleh tahu pada masa yang datang macam mereka mau ingin menjadi orang yang macam mana, terlibat dalam kerja mana-mana kerja. Ya. Betul-betul. Saya rasa itu yang panel sudah cakap tentang kaunselor, kan? Berjumpa dengan kaunselor. Baiklah. Dan ramai pelajar hari ini masih keliru atau tidak pasti dengan minat dan bakat mereka sendiri. Tanpa pendedahan awal, mereka mungkin
membuat pilihan akademik atau kerjaya secara membuka diri, dan mereka akan hanya ikut kawan mereka atau ikut trend. Sebab pelajar-pelajar sekarang suka tengok TikTok, Instagram, mungkin akan mengikut trend, bukan mengikut hati mereka. Betul, saya setuju. Ya, dan atau mengikut hati ibu bapa. Ya, mungkin ibu bapa mereka sudah membuat pilihan untuk mereka. Ya, dan akibatnya ramai yang menyesal apabila mendapati bidang yang dipilih tidak sesuai dengan diri mereka. Dan dengan adanya pendedahan awal, pelajar akan lebih jelas tentang jenis-jenis pekerjaan yang ujuk, kemahiran yang diperlukan dalam sesuatu bidang, serta laluan pendidikan yang perlu diambil. Ini membolehkan mereka merancang masa depan dengan lebih teratur dan bersedia dari segi akademik serta mental. Ya. Dan selain itu, pendedahan awam telah memberi motivasi kepada pelajar untuk belajar dengan lebih bersungguh-sungguh kerana mereka tahu apa maklumat akhir mereka, yang juga akan dapat mengurangkan masalah pengangguran dan ketidakpadanaan kerja kerana pelajar sudah bersedia dengan lebih awal untuk menghadapi dunia kerjaya. Dan sebagai kesimpulannya, pendedahan awal bukan sahaja dapat membantu pelajar membuat pilihan yang lebih bijak, malah memberi mereka kelebihan bersaing dalam pasaran kerja yang semakin mencabar pada zaman ini. Baiklah, saya setuju. Pendedahan awal itu sangat penting. Seperti yang dikatakan dengan panel pertama kita, di mana bidang kerja ini memerlukan persediaan yang lebih awal. Atau tidak, mereka akan sebelum saya beritahu, kita beralih kepada panel kedua kita, panel Syah. Apa pendapat panel kedua tentang mengapa pendedahan awal itu penting? Terima kasih moderator. Pada pendapat saya rasa pendedahan awal tentang kerjaya sangat penting kerana ia membantu pelajar membuat pilihan yang lebih tepat mengenai masa depan mereka. Sejak di bangku sekolah, pelajar perlu diberikan gambaran awal tentang jenis-jenis pekerjaan seperti guru, doktor, polis, dan sebagainya yang wujud, keperluan sesuatu kerjaya serta peluang yang ada dalam bidang tertentu. Tanpa pendedahan awal, pelajar mungkin memilih jurusan atau bidang pengajian secara sembarangan atau hanya mengikut rakan-rakan tanpa memahami kesesuaian bidang itu dengan minat dan kebolehan diri sendiri. Ini boleh menyebabkan mereka hilang motivasi ketika belajar atau berasa kecewa selepas memasuki alam pekerjaan. Dengan adanya pendedahan awal, pelajar boleh mula mengenal pasti minat dan potensi mereka, serta merancang hala tuju, akademik dan kerjaya dengan lebih baik. Mereka juga boleh mengambil peluang untuk menyertai program seperti latihan industri, bengkel kemahiran, atau lawatan ke tempat kerja sebenar bagi menimba pengalaman. Selain itu, pendedahan awal juga membantu pelajar memahami realiti dunia pekerjaan, seperti persaingan dalam pasaran kerja. Saya setuju dengan apa yang panel kedua katakan. Ya, hampir sama. Kebanyakan yang panel-panel kita cakap tentang mengikut kawan ataupun mengikut tren. Di mana anak muda di zaman kini cenderung untuk melakukan sesuatu perkara karena mereka mula menganjakkan diri ke dunia di mana mereka mempunyai rasa ingin tahu, rasa ingin mengikut kawan. Ada seten pelajar ataupun seten orang di mana mereka mempunyai satu rasa yang takut ditinggalkan sendiri. Kami panggil sebagai FOMO, fear of missing out. Hal itu yang membuatkan ramai pelajar ataupun ramai anak muda di luar sana takut untuk ketinggalan. Jadi mereka cenderung untuk melakukan kerjaya yang kawan-kawan mereka pilih. Oke, baiklah. Saya rasa kita sudah sampai ke penghujung podcast. Sebagai rumusan, kita telah bincangkan bahwa maklumat kerjaya ini kita boleh peroleh melalui berbagai sumber. Dan isu kerjaya pula perlu dipahami supaya kita bersedia dan tidak melakukan perkara yang sama. Dan serta pendedahan awal ini sangat penting untuk kita buat pilihan yang lebih tepat. Dan jalan kita tidaklah lacam. Like that. Saya rasa itu saja daripada kami bertiga. Apa perasaan panel pertama pada hari ini? Saya rasa gembira kerana hari ini boleh
berada di sini untuk membuat kongsi dengan para penonton yang sedang menonton podcast kami. Dan saya juga ingin memberikan pesanan, jangan takut untuk mencari maklumat dan gunakan internet, kaunselor atau mentor supaya Anda dapat gambaran yang lebih jelas tentang kerjaya yang ingin dicuburi. Ya, itu saja daripada saya. Bagaimana pula dengan panel kedua kita? Saudari Ci, apa perasaan hari ini? Saya perasa dengan panel kedua kita sangat bersemangat ya menyampaikan. Manakala panel kedua kita pula lebih detail. Ini pula penuh perasaan, saya sangat suka. Oke, saya merasa gembira karena saya boleh berada di sini menyampaikan maklumat yang banyak untuk penonton yang sedang menonton podcast kami semua. Dan saya ingin berpesan, tingkatkan kemahiran diri, bukan hanya akademik, tingkatkan soft skills ya, dan itu akan membedakan kita daripada calon lain supaya kita boleh mendapat pekerjaan dengan lebih mudah. Itu saja dari saya. Saya setuju. Saya harap pesanan panel pertama dan panel kedua kita dapat memberi apa nama dia ni, memberi perasaan yang baik, yang gembira dan mendapat maklumat yang lebih dari apa yang penonton di luar sana ketahui. Saya harap tips-tips yang diberikan hari ini sangat berguna dan saya harap semua penonton di luar sana enjoy kami punya podcast. Itu saja daripada kami. Terima kasih atas berkongsian panel pertama dan panel kedua. Salam Gen Z. Terima kasih.